Untuk pengetahuan korang, pembelajaran atas talian atau kita kenali sebagai online learning ini merupakan satu kaedah pembelajaran yang dilaksanakan secara alam maya. Dan pembelajaran ini membolehkan pelajar untuk mengakses ke kelas mereka di mana sahaja mereka berada selagi adanya capaian internet. Tapi kan Lisa, apa pula fuzzy logic Untuk makluman semua, fuzzy logic merupakan kebarangkalian bagi satu keputusan yang lebih spesifik di mana nilai tersebut haruslah berada di antara nilai 0 hingga 1. Seperti sedia maklum, kami telah menjalankan satu kajian berkaitan dengan prestasi pelajar sepanjang pembelajaran secara atas talian dijalankan. Oleh itu, kami telah menjalankan satu kaji selidik dan memfokuskan kepada pelajar-pelajar daripada pelbagai universiti untuk mendapatkan maklumat yang diperlukan. Tapi Ilis, apa objektif kita jalankan kajian ni ya? Terdapat 3 objektif utama yang membuatkan kami memilih tajuk ini sebagai tugasan kami. Yang pertama, untuk memodelkan data yang kami akan perolehi melalui Google Form dan mengaitkannya dengan fuzzy logic. Yang kedua, untuk meramalkan prestasi pelajar sepanjang pembelajaran atas talian dijalankan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis kesan interaksi antara pelajar dan juga pensyarah. Tapi persoalannya, bagaimana mereka berinteraksi dengan pembelajaran mereka? Adakah interaksi antara pelajar dan pensyarah memberi kesan kepada prestasi pelajar? Dan bagaimana cara pelajar menghadapi masalah mereka? Okey, kita akan mulakannya dengan mengetahui sedikit tentang logik kabur. Jadi kan, berdasarkan pemahaman awak, apakah yang awak faham tentang logik kabur ini? Berdasarkan pemahaman saya, logik kabur berpunca dari kajian matematik teori kabur yang merangkumi set nilai kabur. Teori set kabur pada logik kabur ialah generalisasi teori set abstrak berdasarkan dua nilai logik dan juga fungsi keanggotaan. Generalisasi ialah sesuatu yang dibuat tanpa berdasarkan bukti yang lengkap. Jadi disebabkan generalisasi ini, teori set kabur memiliki skop kerelevanan yang lebih luas berbanding teori set abstrak dalam menentukan masalah yang terlibat. Lisa tahu tak kenapa kita pilih logik kabur untuk projek kita? Boleh Lisa jelaskan? Okey. Projek yang kita akan laksanakan ini akan menggunakan logik kabur untuk mengkaji prestasi pelajar semasa pelajar mengikuti kelas secara atas talian, dengan mengembangkan lagi model dan sistem kerangka ramalan melalui faktor-faktor yang sesuai seperti faktor kemudahan internet, tempat tinggal pelajar dan lain-lain. Dari sini kita akan dapat tahu apa masalah yang telah menjejaskan prestasi pelajar. Ia merupakan satu titik tolak yang sangat penting dalam menilai prestasi pelajar. Jadi, teknik logik kabur sangat penting untuk digunakan bagi menangani ketidaktepatan dan ketidaktentuan dalam projek. Sekarang, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang dapatan kajian kami. Untuk menjalankan kajian ini, kami telah membuat satu soal selidik dan seramai 156 responden dalam mengisi soal selidik kami. Dalam soal selidik ini, kami telah meletakkan beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk kami. Soalan yang pertama ialah jantina. Berdasarkan carta yang ditunjukkan, warna biru mewakili lelaki, manakala warna ungu mewakili perempuan.
Carta ini telah menunjukkan dengan jelas bahawa bilangan responden perempuan adalah lebih banyak daripada responden lelaki. Bilangan responden perempuan adalah seramai 121 orang iaitu 77.6%, manakala responden lelaki adalah seramai 35 orang iaitu 22.4%. Soalan kedua yang dipersoalkan dalam soal selidik ialah umur pelajar. Umur pelajar telah dibahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu dari umur 18 sehingga 20 tahun, 21 sehingga 23 tahun dan 24 sehingga 26 tahun. Seramai 156 responden, sebanyak 85 responden iaitu 54.5% yang berumur dari tahun 18 sampai 20. Untuk kumpulan umur 21 sehingga 23 tahun, terdapat 64 responden iaitu 43.6%. Kumpulan umur yang mempunyai responden yang paling kurang ialah kumpulan umur 24 sehingga 26 tahun, iaitu hanya 3 orang sahaja bersamaan dengan 1.9%. Dan kajian yang seterusnya ialah alat pembelajaran yang digunakan oleh pelajar semasa belajar atas talian. Terdapat 4 pilihan gadget iaitu telefon bimbit, laptop, desktop dan tablet. Untuk mengetahui tahap kekerapan gadget tersebut digunakan, 3 skala telah diletakkan dalam soal selidik ini. Nombor 1 bermaksud tidak diguna, nombor 2 bermaksud jarang diguna dan nombor 3 bermaksud kerap diguna. Untuk gadget telefon bimbit, terdapat 127 orang yang kerap menggunakannya dan bilangan ini adalah bilangan orang yang paling banyak antara keempat-empat gadget ini. Oleh itu, telefon bimbit merupakan gadget yang paling kerap digunakan oleh pelajar semasa pembelajaran atas talian. Laptop ialah gadget yang kedua tinggi digunakan kerana orang yang menggunakan laptop terdapat 139 orang. Seterusnya, orang yang kerap menggunakan desktop hanya 5 orang sahaja dan 14 orang yang kerap menggunakannya. Tablet ialah gadget yang paling kurang digunakan kerana terdapat 143 orang yang tidak menggunakan tablet. Untuk mendapatkan set data yang baru, kami telah mengaplikasikan formula logik kabur ini. Bagi data gadget yang digunakan oleh pelajar semasa belajar atas talian, sekiranya terdapat dari 0 sehingga 40 orang, formula X bahagi dengan 40 akan digunakan. Manakala dari 40 sehingga 100 orang, formula yang kedua akan digunakan. Untuk keadaan yang lain daripada keadaan sebelum ini, kami akan terus memasukkan nilai 1 ke dalam data yang baru. Selepas kami mendapat dataset yang baru, kami telah membandingkan ketiga-tiga skala ini bagi setiap gadget dan mencari nilai yang paling kurang iaitu nombor minimum. Untuk telefon bimbit, nilai yang paling rendah ialah 0.25, manakala nilai minimum untuk laptop ialah 0.03. Desktop pula mempunyai nilai minimum serendah 0.13 dan tablet mempunyai nilai minimum serendah 0.1. Kami akan menggunakan kaedah Fuzzy Max-Need Average Composition untuk mendapatkan platform yang digunakan oleh pelajar secara puratanya. Dengan menggunakan formula average sama dengan max min, mu1, mu2, mu3 dan mu4, kami telah mendapat max 0.25, 0.03, 0.13 dan 0.1. Nilai ini adalah daripada nilai minimum yang kami dapat sebelum ini. Kami akan memilih nilai maksimum daripada keempat-empat nilai minimum ini. Jawapan yang kami dapat ialah 0.25. Hal ini telah menunjukkan bahawa telefon bimbit merupakan gadget yang digunakan oleh pelajar secara puratanya sebagai alat pembelajaran atas talian. Saya akan bincang tentang tajuk berkaitan dengan jenis platform yang digunakan oleh pelajar apabila belajar secara atas talian.
Data ini adalah terkumpul daripada 156 orang pelajar daripada berbagai universiti. Bagi platform yang pertama iaitu platform Webex, terdapat sebanyak 111 orang pelajar yang menggunakannya. Bagi platform yang kedua iaitu platform Google Meet, sebanyak 112 orang pelajar yang kerap menggunakannya semasa pembelajaran online mereka. Bagi platform yang ketiga iaitu platform Zoom, terdapat jumlah 124 orang pelajar yang menggunakannya. Bagi platform yang keempat iaitu Microsoft Teams, hanya terdapat 17 orang pelajar yang kerap menggunakannya. Pada masa yang sama, sebanyak 103 orang pelajar langsung tidak menggunakan platform ini. Bagi platform yang terakhir iaitu Google Classroom, sebanyak 110 orang pelajar kerap menggunakan platform ini sebagai platform pembelajaran online mereka. Dengan mengaplikasikan formula logik kabur, kita akan mendapatkan sesuatu set data yang baru. Dengan keadaan pertama, iaitu bilangan pelajar adalah antara 0 sehingga 30, kita akan mengaplikasikan formula X per 30. Bagi keadaan yang kedua, iaitu bilangan pelajar adalah antara 30 sehingga 80 orang pelajar, kita akan mengaplikasikan formula X tolak 30 bahagi dengan 50. Bagi keadaan yang ketiga iaitu selain daripada keadaan yang disebut sebelum ini, kita akan terus memasukkan nilai 1 ke dalam data tersebut. Ini merupakan data set baru yang didapati daripada 3 formula yang dikemukakan tadi. Selepas kita mendapatkan data set yang baru, kita akan membandingkan tiga tahap bagi setiap platform dan mencatatkan nilai yang paling minimum. Bagi platform yang pertama iaitu Webex, nilai yang paling minimum ialah 0.30. Bagi platform yang kedua iaitu Google Meet, nilai yang minimum ialah 0.47. Bagi platform ketiga iaitu Zoom, nilai minimum ialah 0.04. Bagi platform Microsoft Teams, nilai minimum ialah 0.12. Bagi platform yang terakhir iaitu Google Classroom, nilai minimum ialah 0.08. Kita akan mengaplikasikan kaedah Fuzzy Max Mean Average Composition untuk mendapatkan platform yang digunakan oleh pelajar secara puratanya. Dengan menggunakan formula purata sama dengan max, min, mu1, mu2, mu3, mu4, mu5, kita akan dapat purata sama dengan max 0.30, 0.47, 0.04, 0.13, 0.13, 0.08. Nilai-nilai ini adalah dapat daripada nilai minimum yang kita kira tadi. Dan kita akan memilih nilai maksimum daripada kelima-lima nilai ini. Jadi kita dapat 0.47 pada akhirnya. Melalui nilai ini, nilai 0.47 menunjuk kepada Google Meet. Kesimpulannya, kita boleh katakan bahawa platform yang digunakan oleh pelajar secara puratanya sebagai platform pembelajaran atas talian ialah Google Meet. Kita akan sambungkan tajuk kita dengan faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi pelajar semasa belajar secara atas talian. Data ini juga didapati daripada 156 orang pelajar daripada berbagai universiti. Bagi faktor yang pertama, terdapat 60 orang pelajar merasakan tahap penerangan pensyarah semasa pembelajaran atas talian adalah sederhana. Bagi faktor yang kedua, iaitu kefahaman pelajar semasa pembelajaran atas talian, hanya sedikit pelajar yang tidak memuaskan dengan kefahaman diri mereka. Tetapi sebanyak 79 orang pelajar merasa sangat muas dengan kefahaman mereka.
Sama seperti tadi, kita akan mengaplikasikan formula logik kabur mengikut keadaan. Keadaan pertama ialah bilangan pelajar adalah antara 0 sehingga 30 orang. Kita akan mengaplikasikan formula X per 30. Bagi keadaan yang kedua, iaitu 30 sehingga 60 orang, kita akan mengaplikasikan formula X tolak 30 bahagi dengan 30. Bagi keadaan yang tiga, iaitu lebih daripada 60 orang, kita akan terus masukkan nilai 1 ke dalam data. Ini merupakan dataset baru yang didapati daripada 3 formula yang dikemukakan tadi. Selepas dapat set data yang baru, kita akan membandingkan 3 tahap dan mencatatkan nilai minimum bagi setiap faktor. Bagi faktor yang pertama, nilai minimum ialah 0.47. Bagi faktor yang kedua, nilai yang minimum ialah 0.63. Kita akan mengaplikasikan kaedah fuzzy max mean average composition untuk mendapatkan faktor yang mempengaruhi pelajar secara puratanya. Dengan menggunakan formula purata sama dengan maksimum minimum mu1, mu2, kita akan dapat purata sama dengan maksimum 0.47, 0.63. Dan kita dapat lihat daripada sini, nilai yang maksimum dalam kedua-dua nilai minimum ini ialah 0.63. Jadi, jawapan akhir kita ialah 0.63. 0.63 ini merujuk kepada faktor kefahaman pelajar. So, kita boleh buat kesimpulan bahawa faktor yang mempengaruhi pelajar secara puratanya semasa pembelajaran atas talian ialah tahap kefahaman pelajar. Pembenangan saya ini akan disambungkan oleh partner saya, iaitu Erkanik. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada doktor dan saya akan meneruskan pembentangan dengan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar semasa belajar secara atas talian. Kumpulan kami telah mengemukakan 5 cabaran dengan 3 tahap, iaitu tidak setuju, neutral dan setuju. Antara 5 cabaran ialah masalah ahli keluarga, masalah internet, masalah tidak mempunyai tempat yang sesuai untuk belajar, masalah kekurangan gadget dan lain-lain cabaran. Berikut merupakan data yang telah dikumpul oleh kumpulan kami. Daripada data tersebut, kami telah mendapati bahawa kebanyakan pelajar telah menghadapi masalah internet semasa belajar secara atas talian, kerana terdapat 66 pelajar daripada 156 pelajar telah bersetuju dengan cabaran ini. Sesetengah pelajar telah memberi pandangan bahawa rumah mereka mempunyai cabaran internet yang kurang baik. Terdapat 80 pelajar telah memilih neutral kepada cabaran tidak mempunyai tempat yang sesuai untuk belajar dan juga 51 orang pelajar telah juga neutral kepada cabaran ahli keluarga. Disebabkan PDP secara atas talian, kebanyakan ibu bapa telah memberi pesanan kepada pelajar supaya menjaga adik-adik yang kecil. Dan ini telah menyebabkan mereka kurang berfokus semasa pembelajaran. Bukan itu sahaja, terdapat 44 pelajar bersetuju mereka menghadapi masalah kekurangan gadget semasa belajar secara atas talian. Terdapat juga 41 pelajar telah bersetuju mereka menghadapi cabaran lain-lain. Berikut merupakan data baru yang dikira oleh kumpulan kami. Dengan menggunakan kiraan fuzzy logik, iaitu cabaran sama dengan X bahagi 30 bagi X berada dalam 0 hingga 30. X tolak 30 bahagi 30 bagi X berada dalam 30 hingga 60. Dan lain-lain akan sama dengan 1. Disebabkan kami ingin tahu
purata pelajar menghadapi masalah apa semasa PDP secara atas talian. Jadi, kami telah menggunakan formula fuzzy logic, iaitu purata sama dengan max, min, mu1x, mu2x, mu3x. Dan kami telah mendapat purata sama dengan 1. Jadi, kami telah tahu masalah yang dihadapi oleh purata pelajar ialah masalah internet. Dan seterusnya ialah cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pelajar. Kumpulan kami juga telah mengemukakan 5 cara dengan 3 tahap yang telah dinyatakan. Antara 5 cara ialah belajar melalui rakaman video, belajar sendiri, balik ke universiti, membeli data plan baru, dan lain-lain cara. Berikut merupakan data yang telah dikumpul oleh kumpulan kami. Kami mendapati bahawa kebanyakan pelajar telah menyelesaikan masalah dengan belajar melalui rakaman video. Hal ini demikian kerana mereka dapat berulang video tersebut banyak kali sehingga mereka faham. Dan cara ini telah mendapat 95 pelajar bersetuju. Selain itu, terdapat juga 89 pelajar bersetuju bahawa mereka belajar sendiri untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka telah mencari bahan melalui Google, YouTube. Bukan itu sahaja, terdapat sesetengah pelajar telah membeli data plan baru untuk meneruskan PDP secara atas talian, iaitu 57 pelajar daripada 156 pelajar. Terdapat juga 39 orang pelajar bersetuju bahawa mereka ingin balik ke universiti untuk meneruskan PDP. Dan 37 pelajar telah memilih cara lain. Berikut merupakan data baru yang dikira oleh kumpulan kami. Dengan menggunakan kiraan fuzzy logic, iaitu cara sama dengan X bagi 30 bagi X berada dalam 0 hingga 30. X tolak 30 bahagi 30 bagi X berada dalam 30 hingga 60. Dan lain-lain akan menjadi 1. Sebabkan kami ingin tahu cara purata pelajar melakukan untuk menyelesaikan masalah mereka, jadi kami telah menggunakan fuzzy logic formula, iaitu purata sama dengan max, min, mu1x, mu2x, mu3x, dan kami telah mendapat purata sama dengan 0.57. Jadi, kami telah tahu purata cara yang digunakan oleh pelajar untuk menyelesaikan masalah mereka ialah belajar secara sendiri. Seterusnya, pembentangan ini akan disambung oleh ahli kumpulan lain, Wan Tong. Okey, sekarang saya membentangkan tentang perbelanjaan untuk internet selama sebulan. Kami telah menggunakan formula fuzzy logic untuk mengira kebarangkalian perbelanjaan untuk internet selama sebulan. Ini merupakan formula yang telah kami buat. Jadual ini telah menunjukkan data perbelanjaan untuk internet selama sebulan. Kami telah mendapatkan data seramai 156 responden dari Google Form. Perbelanjaan ini terdiri daripada 5 bahagian, iaitu kurang atau sama dengan RM20, 21 hingga RM40, 41 hingga RM60, 61 hingga RM80 dan lebih daripada RM80. Graf ini telah menunjukkan kebarangkalian bagi perbelanjaan untuk internet selama sebulan. Dari graf ini, kita dapat melihat perbelanjaan tertinggi adalah dalam rangka 21 hingga RM40, iaitu mempunyai 48 responden yang memilih dan kebarangkalian dia adalah 0.308. Manakala perbelanjaan yang terendah adalah kurang atau sama dengan RM20, iaitu hanya mempunyai 9 orang responden, iaitu kebarangkalian 0.058. Perbelanjaan yang kedua tertinggi adalah lebih daripada RM80 yang mempunyai 38 responden dan kebarangkalian dia 0.244.
Bagi perbelanjaan dalam rangka 41 hingga RM60 mempunyai 35 responden dan kebarangkalian 0.224. Dan bagi perbelanjaan RM61 hingga RM80 mempunyai 26 responden dan kebarangkalian dia adalah 0.167. Kesimpulannya adalah ringkasan yang telah dibuat selepas mendapat keputusan tentang projek kami iaitu berkenaan peramalan prestasi pelajar semasa kelas dalam talian. Dirumuskan bahawa penggunaan alatan peranti dan juga jenis platform yang digunakan semasa kelas dalam talian telah mempengaruhi prestasi pelajar. Selain itu, kekangan yang dihadapi oleh pelajar juga telah memberi kesan kepada mereka. Kita dapat merumuskan bahawa kiraan fuzzy logic dapat diaplikasikan dalam projek kami dengan mendapatkan nilai minimum, purata dan keberangkalian yang boleh didapati daripada keputusan data yang telah dianalisis. Baiklah Mariam, apakah cara mengatasi kekangan yang dihadapi oleh pelajar? Dengan menggunakan fuzzy logic, kita juga dapat mengetahui masalah pelajar ketika belajar online class. Jadi antara itu juga kita bolehlah mengambil langkah-langkah yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah ini. Antaranya ialah pelajar haruslah mengetahui di mana mereka boleh dapatkan sokongan teknikal untuk mendapatkan sambungan internet yang berkuasa tinggi. Seterusnya, pelajar juga dapat belajar melalui interaksi, penyampaian secara maya atau membuat nota untuk lebih efektif dalam pembelajaran. Selanjutnya, prestasi juga boleh ditingkatkan oleh pelajar dengan mengerti gaya pembelajaran pelajar itu tersendiri untuk memudahkan lagi proses pemahaman dan pembelajaran pelajar tersebut. Dan akhir sekali, Pusat Internet 1 Malaysia juga telah ditubuhkan oleh kerajaan untuk kemudahan pelajar supaya dapat mengakses internet yang berkuasa tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang telah diberikan oleh pensyarah masing-masing.